Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, di video kali ni aku nak share dengan korang satu pengalaman yang sebenarnya bukan pengalaman aku tau, tapi pengalaman ni macam dia ada terkait sikit dengan aku. Cuma benda ni aku rasa macam perlu share, and memang aku dah diizinkan untuk share benda ni kepada korang yang mungkin ada orang pernah lalui atau mungkin orang tak pernah lalui tapi dia mencuba untuk nak buat sesuatu tapi tak tahu macam mana kan. Okay, so kalau korang baca tajuk pun korang dah tahu dah aku nak sampaikan kisah apa. Okay, benda ni bukan satu permainan, benda ni bukan satu benda yang kita boleh bawa gurauan. Ni kisah betul dan aku sampaikan ni adalah kisah reality. Bunyi macam mengarut sebab korang tak pernah lalui, dan mungkin kalau kita yang biasa-biasa ni pun kita rasa macam ada ke orang lalui benda tu. Sebenarnya memang ada, bukan mainan. Dan inilah yang aku nak share dengan korang supaya lebih berhati-hati lagi, especially pada perempuan lah. Okay, dulu aku ada satu kenalan. Okay, dia ni ada kakak. Kakak dia ni dah kahwin. Masa aku kenal dengan dia tu, kakak dia dah kahwin dalam masa 5 tahun tau. 5 tahun kahwin tapi tak dikurniakan cahaya mata. Memang belum rezeki dia lagi lah. So, diorang ni tak pergi check ke hospital tau. Diorang decide untuk check dengan seorang ustazah ni. Mula-mula ni first kali diorang check tau. So, diorang pergi jumpa ustazah ni. Masa tu ustazah ni cakap dia ada masalah dekat rahim. Jadi, dia tanya dekat ustazah tu apa patut dia buat. Adakah patut dia kena refer dekat hospital dan sebagainya. Ustazah tu kata boleh je nak refer kat hospital, tapi nak rawat terus pun boleh, dia cakap macam tu. Cuma dia kata dia ada bagi time lah. Maksudnya benda tu kalau biar makin teruk. Jadi dia ni pun decide untuk cari seorang perawat. Okay, kisah ni kawan aku cerita balik. Yang aku punya part tu nanti aku cerita tau. Aku cerita dulu, jangan cerita biar korang faham. So kakak kawan aku ni decide dengan husband dia untuk merawat dekat satu ustaz ni. Ustaz ni agak famous juga. So dia ni kata dia boleh merawat khusus bahagian-bahagian dalaman ni lah. Jadi diorang pasangan suami isteri jumpa ustaz ni, minta untuk rawat, tengok apa yang patut dan pemudahkanlah supaya ada rezeki kan. Jadi ustaz ni merawat lah benda-benda tu semua. Lepas tu adalah dia bagi apa orang kata dia punya maksudnya pantang larang lah. Okay, dia pun bagilah pantang larang dia, tapi pantang larang dia aku tak tahu berbentuk apa, cumanya kisah dia je lah aku tahu. So pasangan ni pun buatlah pantang larang tu, minuman apa, makanan apa, semua dia buat sampailah satu saat masa aku kenal dengan kawan aku ni, kakak dia masa tu dah pregnant. Masa tu boleh dikatakan dah 5 bulan ke 6 bulan, minta maaf kalau salah sebab aku tak apa ingat, tapi waktu tu kandungan dia dah nampak lah. Jadi waktu tu tak ada apa-apa yang berlaku, benda-benda pelik, sehinggalah kandungan tu berusia 8 bulan. Kiranya lagi sebulan nak beranak kan. Kak kawan aku ni kerap sakit. Dia dah start macam tak larat, makan tak lalu, lepas tu geli, cepat tengok apa-apa bau-bau ke benda apa, benda semua dia geli tau. Sampaikan dengan husband dia pun dia tak lalu. Tapi benda ni bukan satu benda yang pelik pun, sebab bila perempuan pregnant tu kan dia macam emosi pun berubah. Lepas tu dia punya cita rasa pun berlainan. So masa tu tak ada siapa pun detect benda tu pelik. Jadi satu hari masa member aku ni dia ada buat satu majlis lah. So waktu tu lah aku pun attend majlis tu. Masa tu ada anak buah dia punya birthday ke macam mana ke buat doa selamat ke malam. Aku pergi. So masa aku pergi tu aku borak dengan dia 3 beradik tau. Jadi kakak dia ni anak sulung yang kahwin tak dapat anak lagi kan. Okay, dia ni nombor 2, masa dia ada adik lah. So masa pergi rumah dia tu aku tengok apa semua, kenal, tak ada masalah apa-apa pun. Sampailah satu saat tu masa aku nak salam balik tu, aku salam kakak dia, aku rasa tangan kakak dia sejuk sangat-sangat yang membuatkan aku macam kakak dia tak sihat ke. So aku ni pun tanya kat member aku ni, kakak kau tak sihat ke? Lepas tu dia cakap kakak aku pregnant, biasalah morning sickness dan sebagainya, dia cakap tu kan. So aku pun okay. Tapi masa tu aku salam dengan dia, memang aku rasa kelainan tau. Aku rasa tangan dia sejuk yang macam mana cakap kan? Maksudnya bila aku salam dia tu, aku dapat rasakan macam sejuk, seram sejuk. Aku pun auto rasa macam keseraman tau. Tapi waktu tu aku tak fikir negatif pun. Aku anggap macam mungkin aura orang tak sihat tu terlepias kat aku macam tu lah. Sampailah aku dah balik rumah, aku tak ambil pot apa-apa semua. Sampailah satu saat tu, member aku ni dia balik nak pergi tengok kakak dia. Masa tu memang dia bagi tahulah yang dia kata kakak dia dah nak beranak, so dia akan ada anak buah dan sebagainya kan. Jadi dia pun pergilah, dia pergi balik kampung apa semua, tengok keadaan kakak dia macam mana semua. Tu dia mesej kat seorang kawan aku ni, dia cakap kat kawan aku ni dia tak dapat balik.
Jadi bila dengar keadaan macam tu, aku pun anggap macam mungkin ada apa-apa yang terjadi lah kan dekat kampung dia kan, ataupun dia nak jaga kakak dia dan sebagainya. Lepas pada tu senyap tak dengar khabar berita, dia pun pindah terus lost contact. Aku tak tahu apa-apa cerita sampailah lepas aku dah buat YouTube channel, lepas tu aku ada post juga kat TikTok. Lepas tu baru contact balik, borak cerita. Dia pun cerita hal kakak dia ni. Itu isu dia cerita kat hal kakak dia ni. Tapi masa tu dia tak cerita lagi apa yang terjadi kat kakak dia. Dia hanya cerita kakak dia waktu bersalin tu ada something yang terjadi macam tu semua. Sebabnya aku tanya kat dia berapa orang dah anak buah. Lepas tu dia cakap kat aku dia tak ada anak buah lagi. Lepas tu aku macam aku serba salah tau. Aku tahulah macam mungkin keguguran ke kan. Aku tak adalah nak tanya kat dia. Lepas tu dia pun send lah gambar. Dia send gambar kat aku. Lepas tu dia tanya kat aku gambar ni macam mana. Okey, macam yang aku cakap lah, gambar ni bukan semua benda ada. Ada time dia ada, aku nampak lah. Ada time tak ada tu. Kalau dia ada pun memang tak diizinkan, Allah tak izinkan aku nampak, aku tak nampak juga. So aku cakap aku tak nampak apa-apa, gambar tu tak ada masalah kan. Jadi dia cakap kat aku okey tak apalah kalau macam tu, dia tak nak cerita kat aku. So aku pun macam okey mungkin tak nak share dengan aku ataupun tak ready. So aku macam sebenarnya ada apa-apa kau nak share dengan aku. Lepas tu dia macam acuh tak acuh. So macam dia tak berapa ready lagi. Aku pun tak adalah push dia. Sampailah satu hari tu dia hantar gambar kat aku. Lepas dia hantar satu gambar ni bukan gambar orang tau, ni gambar satu objek ni. Dia hantar gambar tu, start daripada dia hantar gambar tu aku terus macam tak berapa sihat, kau tahu tak. Aku tak berapa sihat. Lepas tu aku selalu mimpi pelik-pelik. Jadi lepas aku dah mimpi pelik-pelik, aku tak berapa sihat tu, aku macam fikir juga ada kaitan ke dengan gambar tu. Tapi aku tak adalah tanya kat dia apa semua, kenapa lepas aku tengok gambar ni aku jadi pening, aku tak sihat, lepas tu aku jadi macam mimpi pelik-pelik. Aku tak tanya kat dia langsung. Sampailah satu hari tu aku dapat mimpi. Aku dapat mimpi ni memang betul-betul aku teringat kakak dia. Aku mimpi kakak dia tu nak bersalin, tapi masa kakak dia nak bersalin tu darah tumpah banyak, tapi baby tak ada. Maknanya tangisan baby tu tak ada tau. So aku anggap macam ini mainan tidur kot. Aku anggap macam tu je lah. Lepas aku dah mimpi macam tu, member aku ni contact aku. Member aku ni contact aku, dia kata kat aku kakak dia ni macam dah tak sihat tau. So dia kata kat aku doakanlah kakak dia, semoga kakak dia cepat sembuh dan sebagainya lah. Lepas tu aku pun tanya kat dia, aku kan sebenarnya berat hati nak cerita kat kau ni, tapi aku cerita je lah hari tu aku mimpi kakak engkau. Lepas tu aku mimpi dia bleeding, lepas tu tapi tak nampak pun tangisan bayi apa semua. Aku tak tahulah, mimpi kan mainan tidur, aku cakap macam tu. So kau jangan ambil serius, aku cakap macam tu kan. Lepas tu dia kata kat aku serius lah bila kau mimpi. Dia tanya kat aku bila aku mimpi, time aku mimpi, hari apa, semua macam tu lah, lebih kurang. Lepas tu aku macam, masa tu aku tak ingat lah, aku ingat betul-betul exactly tarikh dan waktu aku mimpi tu. Lepas tu aku beritahu kat dia, aku just bagi tahu secara rawak aku macam mana, aku tak tahu, tak ingat dah. Lepas tu aku cerita kat dia, dia dah tahu apa semua, dia terus call aku. Dia call aku, dia cerita A to Z. So benda apa yang berlaku kat kakak dia ni. Waktu first kakak dia pergi berubat dengan seorang ustaz ni, masa tu macam aku cakap lah, dia orang pasangan suami isteri tak pernah pergi check hospital. So dia orang pun refer dengan ustaz tu tanpa tahu kesihatan. Ustaz tu perawat dia. Dia benda ni aku bukan nak tuduh ustaz tu punca tau, tapi lepas dia merawat kat situ, dia terus pregnant. Selang 2 bulan 2 bulan 3 bulan macam tu dia pregnant. Makna kata lepas dia jumpa buat rawatan tu terus lekat. Dia pregnant. Lepas tu dia pun buat macam biasa, pergi check semua-semua, sampailah nak dekat 9 bulan. Waktu 8 bulan kandungan dia tu, nak dekat betul dengan due dia kot, nak cukup 9 bulan tu, dia sakit. Lepas tu dia pergi hospital. Memang macam lebih kurang apa yang aku mimpi, macam ada bleeding. Lepas tu masa tu doktor nak try check, nak scan pun kandungan tak ada, kosong. Maknanya bayi tak ada dalam perut tau. Tapi waktu dia pergi bulan-bulan check out tu, bayi tu ada dalam perut. Tapi bila hujung nak dekat due tu, masa nak melahirkan tu, dia tak ada. Darah je. Lepas tu ada ketulan-ketulan darah beku tau. Baby tak ada. Benda ni macam macam mana cakap, dia nak kata gugur tak, sebab perut tu masih ada tau. So aku tak tahulah ini kaedah apa, macam mana nak ceritakan. Tapi benda ni yang terjadi dekat kakak kawan aku ni. Lepas tu mungkin waktu tu doktor pun terkejut apa semua, tapi diorang adalah explanation diorang yang berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Jadi lepas pada peristiwa tu balik rumah. So kakak dia macam biasalah, yang macam sedih dan sebagainya. Bila kat rumah, masa di tengah nak berpantang, maksudnya walaupun katalah keguguran pun berpantang jugalah kan, sebab darah dah keluar banyak apa semua. Masa tu kakak dia macam meracau. Kakak dia setiap malam menjerit-jerit, macam nampak sesuatu dalam bilik tu. Tapi masa tu aku memang tak terlibat lah. Maksudnya kawan aku tu tak adalah hantar gambar dan sebagainya. Cuma dia ceritakan kat aku keadaan tu.
Jadi mak bapak dia orang macam terlalu takut tau, terlalu risau tengok keadaan kakak dia ni, dengan husband dia pun sama. So dia orang ni panggil lah seseorang ni untuk merawat. So seseorang ni juga waktu nak merawat tu dia macam tak nak merawat tau. Dia nak rawat tapi waktu dia nak rawat tu dia kata dia tak kuat nak buat benda ni. Jadi dia orang ni tertanya-tanya benda apa yang berlaku sebenarnya, kenapa jadi macam tu. So mak kawan aku ni baru teringat yang dia ada seorang bapa saudara yang boleh merawat juga. Padahal dekat je, kau nampak tak? Benda tu sebenarnya dekat je, tapi yelah apa orang kata asbab kan, kita nak jumpa orang ni, mungkin ujian juga salah satunya. So bapa saudara dia ni datang jumpa, rawat, rupa-rupanya selama hari ni memang kakak dia pregnant, tapi pregnant yang macam mana nak cakap, pregnant yang sekadar nampak di mata kasar je. Dia sebenarnya bukan pregnant kandungan yang betul. Lepas tu tak faham sangat apa yang dia cakap. So bapak kawan aku ni dia tanya. Rupa-rupanya di sebalik cerita segala-galanya, kakak dia ni pregnant betul dah, memang pregnant anak biasalah macam pregnant betul-betul, tetapi disebabkan rawatan yang dibuat tu sebenarnya ada perjanjian dengan alam sana. Kau faham tak? So diorang ni ada perjanjian yang membuatkan bayi tu hilang. Aku tak tahulah nak cakap macam mana sebab benda ni macam susah. Mungkin kalau orang tak pernah tahu tentang alam gaib, orang akan cakap benda ni nonsense tau. Tapi benda ni realiti yang berlaku, kandungan tu hilang. Dan yang paling menyedihkan, lepas pada dia habis pantang tu, selang beberapa minggu macam tu, kakak dia ni asyik terdengar tangisan bayi. Lepas tu senyap. Lepas tu dengar lagi tangisan bayi. Lepas tu senyap. So orang yang pregnant kan ada susu. Bila dia melahirkan, susu tu adalah kalau diisap. Masalahnya dia tak ada baby. So bila tak ada baby, tak adalah susu kan. Tapi susu kakak dia ada. Maksudnya lepas dia dah keluar melahirkan tu, susu kakak dia ada. Kebiasaannya kalau susu ada tapi baby tak isap susu, dia akan jadi bengkak susu kan. Tapi kakak dia ni tak. Macam bila dia rasa macam dia bengkak susu kan, tiba-tiba dia rasa macam okey. Maknanya susu tu macam seolah-olah ada minum, orang yang minum susu tau. Ni bukan cerita lucah tau. Aduh, aku susah nak faham sebab mungkin ada juga viewer aku lelaki kan. Korang ambil cerita aku ni sebagai satu pengajaran lah. Lepas tu mak kawan aku ni lagi pelik lah kan. Kenapa anak dia jadi macam ni? Lepas tu mak dia memang perasan keadaan dia. Macam bila mana bangun pagi, mak kawan aku ni yang uruskan kakak dia tu tau. So mak dia memang nampak perubahan tu. Mak dia jadi pelik. So tanyalah lagi dekat bapa saudara kawan aku ni. So bila tanya, tak tahulah macam mana dia buat olahan cerita dia macam mana. Jadi bapa saudara dia pun cuba nak explain lah dekat family ni. Masa tu kawan aku ni pun ada, dia pun dengar. Dia kata kakak dia ni memang melahirkan, tapi disebabkan perjanjian tu kakak dia tak dapat jaga anak tu. Dan pada waktu-waktu ketika, dia ada waktu rupanya tau, susu dia penuh, lepas tu susu dia surut tu memang bayi tu yang minum tau. Tapi secara gaib, secara orang tak nampak. Kau faham tak? Aku pun nak cakap benda ni pun susah sebab bukan aku yang lalui. Jadi benda ni dia macam mengarut, tapi aku nak sampaikan sekiranya korang tak pernah tahu benda ni akan adanya benda-benda macam ni, setidak-tidaknya korang tahu kan. So yang ke depan korang tahulah apa yang aku nak sampaikan ni. Sekejap aku cerita dulu. Lepas tu bila dia dah jadi macam tu, mak dia macam tanyalah kan, kenapa anak dia kena macam tu, apa yang berlaku sebenarnya. Rupanya start daripada dia merawat tu lah. Disebabkan ada beberapa ayat bacaan ustaz yang pertama dia jumpa tu yang membuatkan ada perjanjian dengan alam sana. Jadi bayi dia tu ada tapi missing, tak tahu dia ke mana. Mungkin dia ambil ataupun sebagainya. Wallahualam, kita tak tahu nak cakap apa, takut jadi fitnah. Tapi kisah dia macam tu. Dan bila cukup tahun-tahun, maksudnya birthday kelahiran tu, dia akan dengar suara tangisan, suara yang menunjukkan seolah-olah suara budak-budak lah. Ini si mak ni, maksudnya kakak kawan aku ni. Lepas tu start daripada kejadian tu, kakak dia ni macam tak berapa sihat sebab kakak dia macam nampak benda-benda pelik tau. Kakak dia kadang-kadang kan bila time makan, dia kata dia makan dekat meja biasa dengan adik-adik lain, dengan parents dia, tapi kakak dia ni akan makan kat satu sudut kecil dekat bahagian tepi, betul-betul dekat dengan toilet tau. Tapi bagi kakak dia, tempat tu adalah tempat yang paling indah. Aku tak tahu macam nak explain benda ni. Mungkin benda ni ada sangkut dengan gangguan dan sebagainya. Tapi setelah dirawat, memang ada masalah dengan alam lain lah. Jadi apa yang aku sampaikan korang ni, memang cerita ni bukan cerita seram, bukan cerita yang nak takutkan korang ke apa, tapi sebagai pengajaran tau. Aku nak bagi korang tahu, kalau ada viewer aku ataupun siapa-siapa je kenalan korang yang mengalami masalah macam kawan aku ni, kakak kawan aku ni yang susah nak mengandung, dah lama tunggu tak ada anak ni, kan rezeki Allah nak bagi, dia akan bagi. Mungkin kalau lewat tu, mungkin waktu awal tu belum masanya lagi. Mungkin Allah tahu
korang tak ready lagi. Jadi ujian orang kan berbeza. So kalau apa jua korang lalui, first thing first, pergi check hospital dulu, tengok ada masalah kesihatan ke tak, ada masalah kesuburan ke tak bagi pihak isteri ataupun suami. Korang kena check tu dulu, lepas tu baru decide nak check nak rawat secara tradisional ataupun hospital. Dan macam orang yang usaha nak zuriat, aku faham lah perasaan orang yang dah lama tak ada anak, usaha nak anak, dia orang akan buat macam-macam tau. Tapi apa yang aku nak beritahu kat korang kat sini, cuba untuk elak daripada ditipu. Rawat dengan orang yang betul-betul boleh merawat bahagian ni. Tengok betul-betul ayat apa dia baca. Tak salah pun nak merawat secara tradisional, tak salah pun nak merawat secara kampung ke apa. Tapi tengok betul-betul dia bagi pantalarang tu macam mana. Boleh terima ke tak boleh terima. Sebab masa kakak kawan aku tu, pantalarang dia macam pelik-pelik, tapi aku tak tahu. Sebab aku try tanya kat kawan aku tak jawab. Mungkin tu rahsia ke, wallahu a'lam. So kepada korang yang kat luar sana yang mana tak ada lagi zuriat, aku doakan korang semoga dikurniakan cahaya mata, semoga sihat-sihat sahaja. Dan yang mana yang tengah trying, tengah usaha macam-macam cara, cuba untuk elak daripada ditipu. Cari orang yang betul-betul boleh rawat, cari tempat yang betul-betul boleh dipercayai. Bila dia merawat korang kena dengar betul-betul ayat apa yang diorang baca, cara diorang tu macam mana. Korang boleh tahu tindak tanduk orang yang buat rawatan ni macam mana. Sebab sekarang kan dah terdedah, kat Google pun banyak tunjuk tips-tips apa semua, tunjuk macam mana cara orang merawat, ayat apa yang sesuai dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, mengadulah kepada Yang Maha Esa. Itu yang paling penting lah. Jadi tak salah untuk nak merawat, cuma berhati-hati. Sebab kes yang terjadi kat kakak kawan aku ni memang agak sebenarnya aku tak nak cerita, tapi sebabkan lately ni memang banyak keliling aku yang mengalami masalah macam nak ada anak, lepas tu ada yang dah ada anak tapi ada problem sekian. So aku jadi macam terlintas, okay aku kena share ni, mungkin ada orang tak tahu. Sebab ada juga yang pernah merawat sampai tahap dia kena mandi kat sungai apa benda semua bagai, aku tak ingat dah, tapi adalah kenalan aku dia buat macam tu sampai kena makan nasi putih berhari-hari, lama-lama, lepas tu ada beberapa ayat dia kena amalkan, but still tak ada juga. Maksudnya rezeki ni Allah yang bagi kan. Apa-apa kita mohon minta bersungguh-sungguh pada dia. Kita nak berusaha boleh, tapi tengok pada cara dia. Kadang-kadang cara tu macam mana. Kalau cara tu macam mengarut sangat, kita tak boleh teruskan. Ada benda yang betul kita boleh buat, ada benda yang kita pun ragu-ragu, better tak payah buat lah kan. Sebab benda ni risiko. Kalau yang pelik-pelik tu boleh refer orang yang lebih arif, sebab zaman sekarang pun penipuan banyak sangat. So itulah yang aku nak pesan kepada korang. Sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesalahan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tertulis hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.